Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah taala telah membawa kita sampai kepada hari yang ke-29 hari ini, dan malam ini adalah malam yang ke-30. Maka kita sedang menunggu daripada kelihatan anak bulan untuk berhari raya Aidilfitri tahun 1442. Kalaulah sekiranya anak bulan timur dan dilihat, maka insya-Allah esok hari kita akan bersama-sama dengan 1 Syawal dan berhari raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Tapi sekiranya tidak ternampaknya anak bulan, maka kita mari sempurnakan 30 hari bagi bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana kita sama-sama tahu katanya sebulan tu ya ada masa dia 29 hari dan 30 hari. Tak ada lebih pada tu lah, tidak jadi 31, 32, tak ada lah. Cuma gila-gila lah, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Kalau sekiranya Ramadan tu 30 hari, sebulan juga. Kalau Ramadan 29 hari pun dikira sebulan juga. Alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya 30 hari, maka kita rasa katanya ada kelebihan. Ada kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak usah puasa lah. Namun hati kita duk puasa kerana tak raya ni. Semua raya hari yang ke-30. Puasa 29 hari saja. Tak usah puasa kerana Allah Subhanahu wa taala tu dia telah menetapkan bahawa satu-satu bulan, sama ada bulan Ramadan atau bulan yang lain, adalah masa dia terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Kalau takdir kata Ramadan itu 30 hari, maka gapo dia kita akan mencapai dan akan mendapat daripada genap 30 hari bulan Ramadan. Pertamanya, kita dapat solat qiyamul Ramadan atau dapat semaya tarawih semalam lagi. Alhamdulillah, maka itu ada kelebihan yang besar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa-siapa yang dia tu berdiri menjalankan solat tarawih atau qiyamul Ramadan, maka dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan dosa-dosa yang telah terdahulunya. Jadi satu malam pula kita boleh keampun ni berapa banyak dosa-dosa kita. Memang kita kena akui bahawa kita ni manusia berdosa, hamba Allah yang bersalah dengan Tuhannya, dengan diri kitanya, dengan manusianya. Banyak kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan kita dalam kehidupan kita. Maka kalaulah kita dapat solah kerana Allah Ta'ala telah takdir dan tetapkan Ramadan 30 hari,
maka kita dapat keuntungan dari segi Tuhan ampunkan dosa kita dengan sebab kita semaya tarawih. Sama ada semaya di masjid atau semaya di rumah. Tapi syaratnya dengan imanan wahtisaba. Semaya itu kerana beriman kepada Allah, yakin dengan pahala yang akan diberi oleh Allah, yakin bahawasanya kita berdiri bangun semaya, Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar bacaan kita dalam solat kita, Tuhan dia tengok gerak-geri semaya kita, dan Tuhan tengok nampak tahu dalam hati kita setara mana kosak niat kita yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ihtisabah, maknanya kita bangun semaya tarawih atau qiyam Ramadan kerana kita nak kepada pahala keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Tuhan akan ampunkan dosa-dosa kita. Lepas tu pula malam tu ada sabit pada setengah hadis kata suruh kita mencari malam Lailatul Qadar pada akhir bulan Ramadan. Kalau 30 hari, mana malam yang ke-30, malam 30 tu. Ni malam berapa? Malam 30. Malam 30. Malam esok sekali lagi misalnya. Tu. Malam tu Tuhan, kalau Tuhan kehendak maka dia jadikan malam tu Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah suruh kita usaha dengan sungguh-sungguh cari kelebihan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan soleh, ibadat-ibadat yang sahih, sama ada kita solat, sama ada kita tu baca Quran, sama ada kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya, atau sama ada kita doa. Doa yang dipakai dalam mencari malam Lailatul Qadar ialah doa yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita boleh doa lagi lah doa tu. Tu. Lepas tu esok kita puasa misalnya. Kalau tak ada raya kita puasa. Boleh pahala pula, diampun dosa pula. Banyak pendek kata. Tak usah puasa, tak usah bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu keadaan hamba dia. Dia tahu amal ibadat yang dilakukan oleh hamba-hamba dia. Bukan dia buat tak tahu, bukan dia lak gitu. Belak dia lah, lagi puasa cukup 30 hari. Allah sama sekali dia tidak membiarkan hamba-hamba dia kerja, beramal, beribadat untuk dia saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita kena tahu bahawasanya tambah satu hari satu malam lagi, kalau takdir kata 30 hari bulan Ramadan, tidak menjadi masalah, tidak memberatkan kita dan tidak merosakkan amal ibadat kita, insya-Allah taala, dengan syarat kita tu yakin, syarat kita tu ikhlas kepada Allah, syarat kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Hari ni atau kemarin lagi atau kemarin dulu lagi, hari ni dah esok, pagi esok, umat Islam sibuk dengan mencari zakat fitrah untuk menunaikan kewajipan sebagai kewajipan dengan sebab kita puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka mari kita bicara sikit sebanyak tentang zakat fitrah dari segi maqasid zakat fitrah atau hikmah rahsia tujuan matlamat daripada kita tu tunai zakat fitrah, atau Allah Subhanahu Wa Taala dia
mensyariatkan satu zakat pula, itu zakat fitrah. Zakat ni ada dua jenis. Satu zakat ya yang diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memiliki harta benda dia, ya, yang lebih daripada makan minum dia, dan yang siapa nisab, siapa masa setahun, maka dia berkewajipan mengeluarkan zakat. Itu zakat umum, zakat tupai. Sama ada zakat menegak, zakat tanaman, zakat buah, zakat apa lagi, harta benda, zakat emas dan perak dan sebagainya. Hak ni zakat fitrah. Tu satu zakat, satu jenis lagi zakat yang ada kaitan dengan bulan Ramadan, dengan sebab kita puasa bulan Ramadan. Tu. Jadi zakat semua tu diperdukan pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperdukan di Madinah setelah mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Mekah tak ada fardu lagi, tak ada wajib lagi. Di Mekah ni 13 tahun ditekan dari segi nak bina iman dan pula nak baiki akidah. Bina iman, bina akidah yang betul untuk orang-orang beriman kepada Allah dan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak baiki akidah, iaitu nak baiki akidah orang-orang kafir musyrikin di Mekah, orang-orang jahiliah dulu, kerana banyak kesilapan dia, kesalahan dia, penyelewengan dia, dari segi akidah atau pegangan dia. Maka ayat-ayat Quran yang diturun di masa Mekah selama 13 tahun adalah tujuannya untuk nak bersih daripada saki baki dari segi akidah orang-orang jahiliah dulu, baik dari segi sembah balanya, baik segi ibadat dia kepada berhala-berhala dia, tuhan-tuhan palsu dia. Maka Quran tu mari tekan di segi nak akidah dia jadi akidah tauhid, bersih daripada segala syirik dan kufur. Maka ayat yang berkenaan dengan hukum hakam, sama ada zakat, nikah kahwin dan lagi pula muamalat dan sebagainya, diturunkan semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mana dia tu berhijrah di Madinah. Dua tahap, dua periode, dua masa, tak serupa. Jadi zakat fitrah pun seperti juga diperdukan pada tahun yang kedua pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat ni salah satu rukun Islam. Kalau semaya, solat, kalau syahadah adalah untuk kita, untuk diri kita. Semaya, siapa semaya boleh ke dia lah. Tapi zakat ni satu ibadat yang sakut paut dengan kehartaan, sakut paut dengan harta benda kita, duit pitih kita dan harta-harta lain ia ada harga. Satu, dia tak sakut daripada kita tu dia kena berdiri, kena sujud, kena rokok. Ini sakut paut dengan harta kita. Yang kedua, ia ada hubungan dengan orang lain, hubungi dalam nak membina masyarakat, nak lahirnya sifat timbal rasa, tolong menolong, dan juga nak sempurna di segi kehidupan bermasyarakat. Kerana hidup bermasyarakat adalah tidak sama di antara satu sama lain. Ada orang yang Tuhan beri rezeki dia lebih daripada orang lain, maka dia hidup senil-lenil, makan minum dia cukup, harian dia cukup. Tapi di sana ada satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada dia, iaitu orang yang kurang bernasib baik dalam masyarakat di segi ekonomi. Ada nama fakir, tu mana orang teruklah kedudukan dia di segi
pendapatan masuk duit harta dia kurang, kadang-kadang kerja dah tapi kerja dia tak cukup, alat-alat pun dok kena sewa menyewa, makan bobo. Kalau banding dengan orang lain tu, maka dia tu lebih rendah daripada orang lain. Yang keduanya miskin, orang lebih molek sikit daripada fakir. Bobo cukup, kadang-kadang tak ada, rumah tak ada lagi, kenderaan pun tak ada lagi, barang-barang keperluan untuk dia hidup sebagai seorang manusia, maka dia adalah orang yang kurang nasib baik dia. Nasib dia kurang sikit, tak seperti orang lain. Maka kita selaku ummatan wahidah, masyarakat, dan kita hidup secara berukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwatun, maka kita perlu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, kita disuruh mengambil berat, peduli dengan saudara-saudara kita. Bukan kita hidup nafsi-nafsi, masing-masing hidup. Aku boleh makan, alhamdulillah. Demo tak boleh makan, belah demo lah. Bukan begitu. Islam tidak ajar begitu. Islam ajar supaya kita ini adalah serupa dengan satu anggota, satu tubuh ya kita ni. Rang diaukan dia panggil. Kajasadin wahid. Tubuh yang satu, badan yang satu. Sebagaimana Nabi SAW dia buat perbandingannya, iaitu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid, atau kamasalil jasad idza ishtaka adwan minhu tada'alahu bis-sahri wal humma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpama orang-orang mukmin yang beriman dengan saudara-saudara dia yang beriman juga, Nabi bani supaya dengan jasadil wahid. Pada apa tu? Pada kasih belah. Orang mukmin ni dia kena ada sifat kasih sayang, kasih belah, timbang rasa. Tarahumihim wa tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Tiga perkara orang mukmin kena bina dalam diri dia terhadap saudara dia, untuk nak pakai kepada saudara dia. Tarahum, tawaddu, kasih sayang, tarahum, kasih belah, ta'atuf, lemah lembut atau panggil timbang rasa. Supaya dengan badan, supaya dengan tubuh. Tubuh kita ni ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada perut, ada akal, fikiran. Lepas tu bila sakit, izashtaka, bila sakit, mengadu sakit oleh satu-satu anggota daripada anggota-anggota tubuh badan kita tu, maka sekalian daripada anggota lain pakak-pakak tolong, bantu, sokong, kesian belah. Dengan kadang-kadang siapa kena demi suti tubuh, bukan demi hidung saja, tak ada demi hidung, demi telinga saja, tak ada demi jaga malam sepatu juga, tak ada kata jaga mata saja, hak lain pun jaga juga, tak tidur juga, tangan tak tidur, kaki tak tidur, mata tak tidur, perut pun tak tidur, akal fikir pun tak tidur, kaki pun tak tidur berlaku. Pakak-pakak duk tolong, sama-sama tembut tanggungjawab, sama-sama pikul dalam masalah untuk nak jadi sokong, kasih belah, timbang rasa di antara satu sama lain. Sebab tu zakat ni adalah merupakan salah satu di antara jaminan kemasyarakatan, jaminan hidup dalam masyarakat. Walaupun tak sama, kita beri zakat ke orang, misalnya segatai beras zakat, beras fitrah, tak boleh nak beri dia supaya kita lagi, tapi sekurang-kurangnya nak meringankan, sekurang-kurangnya nak beri tani perasaan kita rasa kasih belah pada dia, dia pun rasa nak syukur pada Allah mula-mula sekali kerana diberi nikmat
nikmat tu daripada Allah. Zakat fitrah kalau kita keluar beras misalnya atau duit misalnya, maka itu adalah rezeki pada Allah. Melalui kita beri ke dia, maka dia syukur, terima kasih kepada kita. Tu nah, insya-Allah taala itu di antara tujuan dan maqasid bagi zakat fitrah. Yang kita nampak jelas sekali terdapat hikmat atau maqasid zakat fitrah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu adalah menjadikan bersih, satu pembersihan, penyucian bagi orang yang berpuasa. Ada hubungan dengan orang puasa. Orang puasa dia kena keluar zakat. Nah, kadang-kadang orang tak puasa pun kena zakat fitrah juga. Macam anak-anak kita yang tak puasa kerana dia tak sapa umur, tak akil balik lagi nah. Tapi kerana dia duduk dalam bulan Ramadan, berkewajipan atas wali amri dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak dia, walaupun anak-anak dia kecil tidak sapa umur lagi, untuk nak terima taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah puasa pun juga diwajibkan keluar juga. Tanda kata musyarakah, tu bersama-sama berkongsi pakat nak jadi tolong kepada masyarakat yang kurang bernasib baik, terutama orang fakir miskin. Hak tu tujuan pau asasnya. Tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata wa tu'mah lil masakin. Makan ni kalau kita keluar beras ke atau makanan-makanan di negeri-negeri yang menjadi makanan harian percamcak dia tu, maka dia jadi makanan untuk orang-orang miskin. Jadi kita walaupun anak kita tak puasa, maka juga jadi bersih kepada bapa dia yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak dia, dan anak-anak dia juga sebagai nak jadi musyarakah, berkongsi pakat satu-satu keluarga daripada pak, daripada mak, suami, isteri, anak-anak, sabana, ada anak-anak mukallaf dah besar, umur banyak dah, atau anak-anak kecil. Pakat satu keluarga untuk nak menolongkan masyarakat, membantu masyarakat, membina masyarakat yang bertimbang rasa. Ini matlamat yang tinggi sekali, kerana Islam mengajarkan supaya kita hidup berummatan wahidah, berukhuwah Islamiyah. Ini nampak jelas dalam tasyri' atau syariat zakat fitrah. Tu tuhratun lis-shaim minal lagwi wal rafas, daripada perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tu dari surah awal surah apa? Suratul Mukminun. Orang mukmin berjaya ialah orang yang mana mereka itu daripada yang sia-sia, yang tak pakai syarat, sama ada dari segi ibadat, di segi pergaulan, di segi lain-lain lagi, yang tak pakai hapah saja tu. Maka dengan sebab zakat fitrah kita boleh bersihkan daripada itu. Kita tak khabar kadang-kadang mulut kita lajak, kecek banyak, buahnya, kecek bahunya, kadang-kadang lajak pergi pada orang lain. Kita tak khabar,
Maka kita kena tahu ni. Setiap orang kena tahu kata peranan zakat fitrah sangat besar dalam nak bantu dan nak tolong kita. Walaupun segatal ya, 70 kok ya, sebagaimana ditetapkan oleh majlis-majlis Islam di tempat kita ni. Tapi 70 kok ni boleh menghapuskan, menyuci dan membersihkan daripada perkara-perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah. Rai syarat. Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu rafas pula ada. Rafah ni perkataan yang apa? Yang keji, perbuatan yang keji. Rafas supaya kita buat haji lah. Buat haji pun jangan ada rafas. Jangan ada rafas, jangan ada apa lagi jidal. Wala jidal fil hajj, jangan ada balah dalam masa buat haji. Supaya tu juga. Masya Allah. Ini kelebihan zakat fitrah dan hikmah dia. Dua-dua ni selalu berlaku pada manusia. Terutama orang telah membiasakan diri dia dengan lahwi dan rafas sebelum pada bulan Ramadan. Bahawa masuk Ramadan tak ada payah nak patai. Susah nak tinggal. Tu susah nak tinggal, maka masuk bulan Ramadan pun ada lagi. Maka kita keluar zakat, insya-Allah Allah Ta'ala akan membersih dan menyucikan daripada perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat sama ada kepada kita dan kepada orang lain. Yang kedua, wa ta'amah lil masakin, jadi makan ni kepada orang miskin. Orang miskin ni dia lama duduk dalam belorang, laparnya, tak cukup makannya, tak padat. Kadang-kadang seseorang tu milik anak keluarga ramai, ramai. Tu apa yang dia cari usaha, duk kerja dah, tapi Tuhan tak beri lagi pada dia. Mungkin satu hari dia tu cukup, mungkin satu hari dia berubah daripada miskin, tak ada kelimah miskin pada dia. Tapi tak tahu, kita tak tahu. Semua tu duduk dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Tuhan takdir pada malam Lailatul Qadar itulah rezeki hamba-hamba dia nya. Itu jelas molek nampak hikmat bagi zakat fitrah. Selain pada tu, sidang shaimin dan shaimat sekalian, bahwasanya zakat fitrah adalah sebagai satu pendidikan, satu didikan ummah supaya dia tu ada bertanggungjawab terhadap sesama umat Islam. Kita hidup berummah ni ramai-ramai, bukan saja di negeri kita, bahkan umat Islam sekarang ni 1,900 juta, dah lebih dah apa di seluruh dunia. Maka semua tu jadi ummah bersama-sama kita, supaya kita juga, atau jadi ukhuwah, jadi persaudaraan kita, sama-sama beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Satu. Kita juga bertanggungjawab. Kalau hari ni berlakunya serangan pembunuhan dalam Masjid Aqsa terhadap orang-orang Islam yang mari nak semaya, nak mengimarahkan Masjid Aqsa yang Tuhan berkat di sekelilingnya, dan orang-orang Islam yang mari segenap penjuru di negeri Palestin untuk mari menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar, tapi mereka mencari dalam keadaan berdarah, dalam keadaan pembunuhan, dalam keadaan penindasan daripada orang-orang Yahudi laknatullahu alaihim. Allahumma ahlik al-yahud al-haqidin al-makirin al-mu'tadin, ya Allah, ya Allah, khuzhum, ambillah mereka, tindakan terhadap mereka yang jahat, penipu, lagi pula qakan rai, dia adalah sebagai orang yang ganas, yang mengganaskan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sayangnya dunia mata tak nampak, telinga tak dengar. Dia tak nampak kalau orang lain buat, dia kata tak ganas. Kalau orang selain buat sore dia selalu tuduh lele dengan berbagai-bagai kecemaran dan kejahatan, terutama dia menganggapkan sebagai pengganas. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min amali syaitan, asyaitanir rajim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu untuk menanam perasaan tanggungjawab. Seterusnya untuk menanam sifat murah hati. Murah hati kita dalam bulan Ramadan sebagai tiru sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masih ada lagi lekat di hati kita. Walaupun diwajib diperdu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada rasa tak ada. Orang dekuk bakhil nak keluar zakat fitrah pun tak usah keluar juga, tak ada barangkali insya-Allah taala. Dengan sebab puasa, dengan sebab Ramadan ni semua hati dia tu lapang, borah murah, suka buat kebajikan, sedekah, wakaf dan sebagainya. Insya-Allah taala Allah taala masuk kita minal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Ya Allah, jadilah kami shaimin shaimat sekalian daripada orang yang suka bersedekah daripada lelaki dan juga suka bersedekah daripada orang perempuan. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Kemudian pula bila kita keluar zakat fitrah, maka dia akan timbulnya keberkatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan akan ganti kelak supaya segala yang kita keluar tu, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, dan apa saja yang kamu belanjakan pada, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sahaja sebaik-baik pemberi rezekinya. Yakin kita? Jangan tak yakin, jangan was-was, jangan ragu-ragu, jangan syak-syak. Katanya apa yang kita belanja tu habis pergi, lenyap pergi, masuk mulut orang-orang miskin atau sebagainya. Tidak. Hak tu masuk mulut orang miskin tak apa, tapi kita pula diganti, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Tu bagaimana kita sama-sama tahu, Allah Ta'ala ya hantar dua malaikat mari duk doa. Orang belanja ya doa kepada Allah supaya Tuhan ganti. Orang tak belanja kedekut, maka Tuhan malaikat dia doa supaya binasa harta kita kedekut tu. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu pula yang akhir sekali, Allah Ta'ala yang perlukan zakat fitrah ni adalah untuk nak menunjukkan bahawa syariat Islam kita tu bertujuan untuk nak menegak keadilan. Tu adil kita ada ni sikit ya, segata 70 kok ya, padahal kita nak keluar 700 kok pun boleh setengah orang, 7,000 pun boleh, 7 juta pun boleh setengah orang. Orang ada duit tu, orang kaya. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kata ada adil, walau sikit pun kita boleh beri keadilan di atas dunia ni. Tak apa dah. Tanda kata Islam agama adil. Allah Subhanahu wa taala kena suka, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka, kena kasih pada orang-orang yang bersifat adil. Allah, insya-Allah taala kita ni masuk di antara orang nak kepada keadilan. Dan sekali lagi iaitu dengan sebab zakat fitrah ni dan zakat-zakat lain lagi atau sedekah-sedekah lain lagi boleh menghilangkan sifat dendam, sifat hasad dengki yang boleh jadi akan berlaku dari kalangan orang-orang fakir miskin, kerana dia tu orang tak peduli pada dia. Orang ada tak peduli, orang kaya tak paling tengok orang-orang miskin. Na'udzubillah min zalik. Maka dengan zakat fitrah dan sedekah dan lain-lain lagi pertolongan dan bantuan kita,
maka sifat dendam, sifat asad deki, sifat benci tak kena akan lenyap insya-Allah taala. Doalah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang hari ini kita bersama dengan dua perkara. Satu, kalau Ramadan 30 hari, apakah kita akan mendapatnya? Satu, mendapat keampunan dosa pada Allah. Yang kedua, dapat digandakan pahala. Yang tiga, dapat kita mencari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar, yang mana dia tu khairun min alfi syahr. Ya. Yang keduanya kita bercara tentang zakat fitrah, hikmat-hikmat dia dan rahsia-rahsia dia banyak, yang mana kita insya-Allah kita yakin kata apa yang kita keluar zakat fitrah itu boleh memberi faedah kepada kita, diri kita sendiri, iaitu tuhrah lis-shaim, bersih suci dari bagi orang puasa daripada lahwi dan rafas, dan boleh kita juga bantu tolong sokong timbal rasa kepada orang-orang yang berhajat menerima zakat kita insya-Allah taala, terutama masakin, orang-orang miskin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.